Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setengah pendapat dan ada orang siapa dalam ceramah, ayat ni berkaitan dengan Sa'labah. Tapi pengkajian tentang cerita yang tak sahih, salah satu dia cerita tentang Sa'labah ni. Dan dalam senarai cerita tidak boleh masuk dalam ceramah sebab tak sahih. Sebab Sa'labah ni sahabat, kan? Sahabat Nabi, yang tak boleh kita sebut benda-benda yang tak comel, tak boleh. Dan cerita dia pun kita tak sahih ni. Kita ada mana riwayat dia tu masalah. Dalam buku Profesor Dr. Basir Ibrahim ni, yang antara cerita tidak boleh disebarkan dalam ceramah lagi ialah kita ni. Cuma dalam daurah ni dia beritahu Sa'labah juga, tapi kan Sa'labah sahabat tu sahabat lain. Sa'labah, nama Sa'labah, tapi nama bin lain, merujuk pada orang munafik. Bukan Sa'labah sahabat bukan. Kaulah bin Sa'labah. Bukan tu kan. Ini Sa'labah lelaki. Dia bin tu bin. Kalau bin ni, dia sahabat. Bin lain. Bin lain tu munafik. Maknanya bila bin lain, orang lain. Dalam orang lebih tahu. Cuma kita ambil pengajaran je lah. Yang tak boleh ialah sebut Sa'labah sahabat Nabi, tak boleh. Dia bukan sahabat Nabi, tapi Sa'labah bin lain yang dikategorikan sebagai golongan munafik. Tak zakat lah. Kita buat zakat ni, dia nak pelara kambing. Cita-cita dia tak pergi semayang ni. Boleh kita sabitkan sebagai Sa'labah lain, atau nak lagi dah cerita lah cerita ni. Kita bagi sebagai ini saja. Iaitu kesimpulan pada ayat ni tak sabit kat tu senang. Tapi dia orang sebut, dia sebut bel lain. Cuma ana lebih rasa tak perlu pun kita sebut dari sudut pengajaran saja, iaitu tidak boleh kita meletakkan nak buat kerja amrullah tapi dengan syarat dunia, tak boleh. Letak syarat dunia untuk buat amrullah. Jadi dia meletakkan amrullah style nombor 2. Hak kita nak nombor 1. Dalam Quran banyak betul doa dia sebut kita nak dulu, baru sebut hak Allah nak. Tak comel juga. Doa sebut kita nak dulu, baru sebut hak Allah nak. Tak comel juga. Macam doa dalam surah Ad-Dukhan, Rabbana kshif annal adab inna mu'minun. Betul aku tak boleh. Macam kita biasa sebut, kita tak tahu, tak mengaji tu. Ya Allah, bagilah aku sembuh. Kalau sembuh aku nak mengaji. Tak boleh. Aku mengaji dah. Kan?
Ataupun kita ngaji dah tapi tak sihat ngaji juga. Ya Allah bagilah sihat supaya kuat lagi mengaji aku ni. Kita buat dulu. Sebut amrullah dulu. Baru sebut hak kita nak. Hak ni dia bukan doa. Dia suruh bercakap. Mana bercakap lagu ni Tuhan tak suka. Kalau tercakap kita kena buat. Kena buat juga. Kalau tak buat ala cok munafik sampai mati. Wa minhum man ahadallah. Sebahagian daripada mereka ada yang berjanji dengan Allah. Oh, kalau kita kaya, kalau kita jadi niaga kita ni, sebahagian nak bagi kodok. Oh, gitu. Orang dah kata, ni cerita Maulana masa apa tu? Pondok dulu ni kan, kat Lakluk tu kan. Dia kata, mana taklah kita tengok sekarang ni kan maju tak. Tapi nak maju macam ni macam-macam ujian, macam cabaran. Salah satu cabaran dia ialah orang-orang yang bernyanyi lagu ni lah. Mana dia ni Maulana dia ngaji dah ayat ni. Masa dia sebut tu dia nak tegur selalu, dia tak tergamuk. Tak boleh macam lagu tu sebab lepas ni mana kalau sebut cara yang Allah tak redha kan. Faham je lah kan. Lepas tu dia kata kalau 2 kali dah dia kata lepas ni rasa tak tergamuk dah mendiamkan diri. Dia nak tegur direct. Dulu tak tergamuk nak cakap. Bila tengok natijah yang berlaku yang menjadi ibrah kepada dia, dia cerita dalam daurah, dia kata lepas ni kalau ada orang kacau lagu ni tegur selalu. Tak boleh kacau lagu tu kan. Dia kena lagu mana? Kena sebut amruk, kena buat dulu kan. Kau mana apa korang kena buat. Tak lagi dah perintah Allah tak tunggu kaya. Hamba Allah bukan syarat dunia. Dah tu benda ni surah Allah, sedekah. Dan kita bangun kat mana? Dekat tu dia tak bentuk lagu ni. Nanti kalau kita jadi hak kita nak, tak ada gitu. Pok lagu tu. Ustaz katakan ada tak? Yang misalnya kalau kita kata nanti segar, nanti kaya, nak belajar, nak apa? Macam tu lah. Apa tu? Segar ngerti. Lepas tu tak mengaji juga. Kenapa jadi lagu tu? Sebab orang yang meletakkan apa yang Allah perintah, standard nombor 2, Allah tidak beri taufik kepada dia untuk buat benda tu setelah dia dapat. Taufik tak dapat sebab Tuhan tak suka. Tuhan tak beri taufik dia buat sebab Tuhan tak suka bentuk tu. Dia letak hak Tuhan nak standard nombor 2. Tuhan nak tak standard nombor 1. Hadis gambar kata kalau tengok orang kaya kan. Yang dalam orang kaya seperti aku nak sedekah supaya dia juga. Waktu tu tajuk nak sedekah pada dia juga, bukan kaya macam dia. Hak sedekah tu nak jatuh hati dengan sifat sedekah dia, bukan kaya dia. Masuk dalam tentu yang dibolehkan. Dia dua benda dengan konteks, bukan konteks harta. Konteks mana rezeki dia bolehkan tu konteks sedekah. Lepas tu konteks amalan dengan ilmu. Amalan tu sedekah lah. Amalan dengan ilmu. Kita dengki dengan amalan dia, bukan dengan gaya dia. Siapa dia boleh sedekah, kita nak. Kalau tapi dah sudut dia, kita faham ayat ni. Nak lafaz je. Lain atana. Benar-benar jika, benar-benar macam sumpah dah, bunyi sumpah. Benar-benar jika dia berikan kepada kami dari kurniaannya. Tengok bentuk ni, kita faham dia guna kan. Benar-benar kami akan sedekah. Tengok ni. Dan benar-benar kami akan menjadi orang soleh. Mana tunggu datang dunia ke nak jadi sedekah atau kena buat selalu? Tunggu datang dunia baru nak buat. Tu bentuk munafik. Kena datang dunia baru nak buat sedekah ni. Sedekah ni perintah Allah. Tak tunggu kaya. Bukan kira banyak, dia kira nilai nisbah. Dekat mana pengorbanan kita. Dia bukan kira kaya kita. Pengorbanan kita. Kalau kita ni
ibarat ada RM3. RM3 ada, RM1. Sama dengan orang ada 3,000, RM1,000. Sebab dia bukan nilai banyak, dia nilai nisbah pengorbanan tu. Bukan banyak dia. Apa tu? Nilai pengorbanan, bukan nilai kualiti. Sejauh mana kesanggupan kesahan tu. Bukan pada nisbah barang. Nisbah pada kesanggupan dia. Jadi bukan nilai barang tu. Kawan ada 3,000 contoh. 1,000 dia korban. Contoh ni. Kawan ni ada 3 juta. 100 dia korban. 100,000 dia korban. Contoh lah. Mana lebih tinggi insya-Allah. Ada 3,000, 1,000. Sebab 1,000 tu 1/3. Dia per tu kira. Bukan banyak tu, per. Tapi kita hak dapat ni kan tak kira dah. Kira hak banyak, angka banyak tu lah. Di sisi Allah tu dikira kalau bagi ikut pecahan tu berapa? 1/2 ke, 1/3 ke? Hak tu yang hak nilai dia. Dia bukan kira angka matematik tu. Bukan 100,000, 200,000 tu. Dia per. Daripada harta dia berapa per dia korbankan. 1/3 contoh. Ini 1/100. Mungkin 1/3. Hei, 100,000. Dia bukan kira 100,000. Dia kira per berapa yang dia ada, per berapa yang dia korbankan. Berapa banyak yang ada, berapa persen yang dia. Kawan ni 100,000. Tapi kalau tengok pengorbanan dia 1/100 contoh. Banyaklah nilai orang 1/3 ni. Walaupun 1,000 dia bagi. Ustaz, satu lagi sini, harta tu apa dia? Segala Kurniaan. kurniaan. Biasa apa dia? Kami nak sedekah dia ke apa dia? Kalau Tuhan bagi banyak, kami nak sedekah ke apa dia? Harta lah. Lepas tu dia kata falamma, maka tak kala atahum, dia datangkan kepada mereka dari kurniaannya bakhilu. Jadi dari sudut Allah tidak beri taufik. Dari sudut dia ni, sebab dia bila dia sebut tu dunia dulu, baru dia sebut hak dia nak dulu, baru sebut hak Allah nak, maka Tuhan tak bagi taufik dia tu nak sedekah kan. Bakhil, kikir. Jadi kikir dia. Jadi bakhil dia. Dulu masa sakit kata nak mengaji. Sihat tak mengaji. Bagilah saya sihat. Kalau sihat saya nak mengaji. Kan? Lepas tu saya sihat tak mengaji. Sama juga. Sebab dia letak nilai sepatutnya kena ngaji sebenar. Mana dia macam ibarat macam gila aku ada apa? Hak boleh. Wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling ke belakang. Mereka berpaling. Tengok bila sebut berpaling ni guna sifat, makna dia memang dia ni tak apa cara mana wahyu, tak apa cara mana sedekah. Kena dunia baru nak sebut lagu ni. Faham tak ni? Mu'ridun ni sifat. Bila sifat dia dulu lagi, dia mengutamakan dunia. Dunia nombor 1 dah lama dah, dunia nombor 1, agama nombor 2. Jadi nak dunia ni kan, dia guna kata-kata lagu ni kok boleh dapat dunia dia. Memang jenis dia ni bukan nak cara mana amrullah. Nak dapat hak dia tu, dia sebutlah juga amrullah ni. Nak dapat hak dia tu, kena ada hak dia, baru ada agama. Padahal agama ni ada dunia. Kalau tak ada dunia, kena ada. Tidak? Agama ni kena ada. Bukan syarat dunia. Ada ke tak ada, kena ada. Tidak? Beragama ni syarat dunia ke? Kita nak ada kereta baru nak beragama. Tak ada kereta, tak ada agama gitu. Gitu ke? Tak. Ada kereta ke, tak ada kereta ke? Kena beragama. Bukan tunggu ada kereta baru nak beragama. Betul tak? Jadi kalau ada kereta baru nak beragama, meletakkan syarat dunia untuk agama. Macam remeh agama ni.
Macam standard nombor 2 je. Ya, kalau tu tak ada kena nasar. Ha? Tak termasuk nasar kalau gitu. Dia nasar ni kalau kita buat kalau kita ngaji apa tu? Ustaz cuba hilang nama dia. Dia selalu dia hurai buat nazar. Dia kata nazar ni walaupun barang tu kalau kena buat, tapi jenis bentuk ibadat yang Tuhan tak suka. Dia bukan benda yang kita kena utamakan. Cuma kalau kita buat, kalau kita nak bernazar, kena benda hak biasa dah kita buat. Macam kita biasa dah puasa sunat. Dia tak boleh waktu tu baru nak buat puasa. Tak boleh. Contoh nazar dalam Quran, siapa dah contoh nazar? Isteri Ali Imran. Nazar dia nak dapat anak lelaki. Tapi cara dia tu, kalau ikut dia tak perlu puas, tak perlu apa tu tunai nazar dia sebab hak dia nak tak tercapai. Tapi dia buat juga. Makna menunjukkan apa dia? Biasa bagi dia benda ni, biasa dah. Kita ni kalau nazar berat-berat, lepas tu wujud tak dapat kena puasa. Puasa dah bulan. Wujud tak jadi dia kena puasa kita. Puasa wujud. Kan? Ibadah dapat kan tidak ada puasa dah bulan. Betul tak? Wujud tak ni. Makna dia apa dia? Menunjuk apa? Kita tak biasa buat. Betul tak? Walaupun nazar ni dalam surah Al-Insan ni satu benda yang makna kira orang beriman, dia nazar, dia buat. Bukan hak tu saja. Orang yang biasa buat dah benda tu. Cuma bentuk hak ni sekarang ni bentuk nazar tu ya. Dia biasa buat dah. Cuma hak ni bentuk nazar. Tak salah gitu sebab dia bukan tak syarat. Memang dia biasa buat dah. Kalau tak dapat pun dia puasa. Cuma hak ni bentuk nazar. Tu tak apa. Ni baru je, baru nak buat. Lepas tu jenis nazar pun jenis hak yang tak tergamuk. Bila dah tak tergamuk nak buat. Ada soalan kita dulu, kita nak jawab ini pening kita jawab. Dia kata ustaz dia nazar dah. Benda dia tak mampu nak buat macam mana? Nak buat tak boleh, tak boleh buat. Tak apa macam mana ustaz? Buat nazar dia parok. Puasa 3 bulan betul-betul kan dia 2 bulan. Nazar lagu tu. Ada dia biasa kita kata ada kawan macam mana ustaz? Sehat ke dia kan? Ha? Aku moyo. Tak tahu lah. Kita kata kan, kita nak kata lagu mana? Kalau kita kata kena buat juga, takut dia jadi macam putus asa pula. Kita fikir ke mana? Taubat banyak-banyak, lepas tu tengok Tuhan macam mana. Taubat banyak-banyak lah. Taubat kita nak kata kita suruh buat juga, kita tahu dah dia tak mampu. Kita sekarang ni kita kata kena buat. Buat seminggu. Mana anak-anak beritahu lah. Kan? Dia punya nazar tu betul turut tu lah masalahnya. Kita nak fikir macam mana nak jawab. Sekarang ni kita tahu isu dia nazar ni kau kena buat. Sekarang isu dia kita nak bagi macam mana, nak bagi harapan ke dia dalam konteks supaya dia jangan putus asa. Isu dia yang dia tak boleh buat dah. Kita tak nak cara bentuk nazar tu tak boleh buat dah. Dia tu nazar lagu tu dah. Macam mana cara kita, pendekatan kita ni supaya diri jangan jadi orang yang macam mana ni? Kita tak bagi kita tak serah ke Tuhan. Serah ke Tuhan, minta apa banyak lah. Kita nak jalan ke mana? Kita nak kata kita tak bagi pengharapan. Sebab bukan kita berharap Allah Ta'ala. Tapi taubat kena taubat. Taubat kena taubat. Asal salah taubat waktu. Tengok Tuhan macam mana kita kata. Mudah-mudahan. Maknanya kita tak bagi satu pengharapan. Cuma kita suruh jangan putus asa. Nak bagi pengharapan ni perlu ada nanti kita perlu tanggungjawab, betul tak? Mudah-mudahan apa dosa? Apa lagu mana? Nak jawab lagu mana kalau coba rasa. Cikgu ni kita tak say dia rasa macam kita nak dia buat juga. Anda buat tak ingat nak jawab tapi bentuk yang anda kata jangan. Kalau buat dia tunai sekat-sekat dia mampu Ustaz.
Dia tu Coba, cakap coba, dia mampu. coba juga lagu tu. Dia mampu sebulan pun dah. Sebulan tu berat juga. Ha. Sebulan tak? Ha. Anda tak ingat ada jawab lagu Dia Anu? boleh buat. Dia lama dah seolah tu. Lama dah. Anda tak ingat tapi ada jawab tu seolah-olah anda nak suruh dia tu buat juga. Hak sekadar mampu. Ha. Lepas tu minta apa banyak-banyak sebab pandai-mandai dalam Ha, gitu. gitu. Anda tak ingat lah, lama dah tu. 2 tahun lepas kan. Buat sekolah mampu. Lepas tu Lepas tu tak apa. tak apa ke Tuhan. Kalau kita kata kena buat juga, sebab dia tak mau buat dah. Sebab kita kalau kita tak tengah buat kita tak. Tapi kalau tak buat, kan, tak buat yang disebut tadi, fa'aqabahum nifaqa. Allah akan cok dalam hati dia, kan? Allah akan timbulkan munafik. Mana Allah akan timbulkan, dia kata Allah akan ni. Kat sini bahasa dia. Allah akan tanam. Allah akan tanamkan dalam hati mereka tu munafik sampai mati. Tu. Faham ke tak tu? Tak mati. Lepas tu jangan buat. Jangan Tuhan tak suka bentuk agama tu nilai bawah. Tak suka. Agama ni dijunjung. Agama nombor 1. Mana kena buat. Jangan letak nilai macam standard nombor 2 je. Ila yaumi, sehingga hari yalqaunahu, mereka bertemu Tuhannya. Matilah. Sampai jumpa Tuhan. Mana sampai mati ya? Bima akhlafullah, atas sebab mereka mengungkiri apa yang telah mereka janjikan waktu mereka tak ada dulu. Dah ada, lupa Tuhan pula. Wa bima kanu yakdzibun, kerana mereka berdusta dalam berjanji. Jadi kalau kita dah terjanji jumpa ayat ni, buat selalu. Senang. Jangan tunggu dapat, buat selalu. Supaya tak jadi ayat ni kita. Sebab kalau tunggu dapat, tak buat, kena. Jadi buat selalu. Kita jumpa ayat ni, pun dah janji dah tapi tak dapat lagi. Buat selalu. Bila buat selalu, tak tunggu banyak. Hak kita ada lah. Betul tak? Tuhan suka lagu tu. Adalah poket. Pada kita janji saja, dia tengok mari-mari harta tu tengok tak nampak pun Tuhan. Satu lagi atas ayat surat Nisa, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura, ayat tu dalam bentuk kita biasa ni, tabiat kita. Jadi adat kita, orang Melayu kita ni, bila dia bagi satu sedekah, hak sunnah dia berdoa. Dia yang bukan sunnah ni, yang tidak, yang tabiat yang tak patut dibiasakan lah. Kita minta dia berdoa. Hak biasa berlaku. Kita bagi duit, doa kita sihat dah. Benda tu kena pisah. Doa minta sihat boleh, bagi duit boleh, dia tak boleh sekali. Doa minta sihat tu sunnah, bagi sedekah tu sunnah, dia tak ada campur. Bila kita bagi sedekah ke dia, kita kena berdoa. Menteri tu berdoa, ya Allah berilah aku sihat. Gitu. Nampak tak? Dia tak ada sekali. Dia tidak lari mana ni? Innama nut'imukum liwajhillah. Aku bagi makan kamu ni untuk dapat redha Allah. Tidak berhajat pada apa-apa balasan. Doa pun tak. Aku nak doa sendiri. Tidak jadi apa dah lama. Duit dapat dah. Doa pun tak kita. Malah. Dia jadi lawan gitu, dia heret gitu. Benda tak pada mati dia akan jadi lari lah dasar. Duit dapat doa tak.
Ha? Jadi kita bagi tu dia pun doa. Dia orang Ha? kita tengok kita okey. Oh. Kita bagi tu dia pun doa. Ada lah malah. Lama-lama dia jadi apa budaya? Kita bagi tak terima kasih ke apa. Dia jadi gitu, jadi budaya lagu tu. Sebab kita bagi tu, kita dah jadi tabiat kita. Jadi ayat innama nut'ibukum liwajhillah ni jadi prinsip. Jangan lari daripada mana tu. Ustaz, kalau kita janji dengan orang yang gini, Ustaz, kalau aku dapat macam ni, aku nak bagi kat masa kita Ha? kita dia tak boleh bagi. Tak payah sebutkan dia. Tak, kita dah jumpa dengan dia. Ha. Kita cakap dengan dia, aku kalau dapat ni, aku nak bagi kat dia. Nak bagi kat dia sikit, misalnya ibarat macam tu lah. Tapi apabila kita dah dapat, kita cakap, tak cukup lah nak bagi kat Allah. Macam mana tu kita? Sama juga. Sebab bagi kat orang ni amrullah juga. Kita maklum kat dia. Janji dengan Allah. Janji dengan Allah juga ni. Oh, itu janji dengan Allah. Ha, dia janji dengan dia benda bagi ke orang ni amrullah eh. Dia tak perlu sebut bagi selalu. Sebut dia jadi tak comel. Ya. Tak perlu. Bagi kan. Tak tunggu dapat bagi. Jangan tunggu walaupun janji ke dia, macam janji ke Tuhan juga. Janji dengan manusia, janji dengan Tuhan. Dia otomatik lah. Tadi pondok ni bukan janji dengan Allah, janji dengan tuan pondok. Ha. Sama dengan tadi kontak siapa? Kontak Mek ni. Tulis. Dia kata tak apalah. Dah tak boleh bagi tak apa. Oh. Macam dia Bukan lek dia, tak apa ni lek Tuhan. Bukan lek tak dia, lek Tuhan ni. Tuhan cok dah kita. Berapa dah ambil nak janji dia? Takut-takut orang kemek kali. Ya. Kan? Orang kemek tegak pula puas hati. orang yang bagi kat saya. Itulah. Tu kita kata tak apalah. Lepas tu dia pegang lagi lah tu. Tak bagi pun kita. Tu jadi satu budaya yang tak patut diteruskan. Alam ya'lamu, dan tidakkah, apakah tidak ya'lamu, dia mengetahui, mereka mengetahui annallaha, bahwasanya Allah ya'lam, sentiasa bersifat. Ni khususiat bagi Allah ni. Tak ada sama pada orang lain. Benar. Tahu rahsia mereka dan bisikan-bisikan mereka. Najwa ni bisikan apa? 3 ke atas. Kalau 2 seal. Dua ni seal 2 orang. Mana orang A bisik ke B, seal. Kalau berlaku 3 orang, ABC ada, bisik ABC. Kalau A B saja seal. Kalau A B C kata D E F semua najwa. Jangan cara sulit. Dan najwa ni 3 kata. Kalau 2 orang saja, percakapan antara 2 orang seal. Wa anna Allah, dan bahawa saja Allah. Jadi apa dia? Jadi nak beritahu, Allah nak beritahu kita, ajar kita, hati seorang itu baik bagi orang lain. Hati seorang itu baik bagi orang lain. Tapi bagi kita tak. Kan? Macam Cikgu Syafiq, dia tahu tak dalam dia. Bagi diri dia, hak dalam dia tak baik sebab dia tahu sentiasa apa yang terdetik hati. Tapi hak orang lain punya tu, itu Allah saja tahu. Tidak boleh disabitkan kepada selain Allah, tak boleh. Kita kata dia tu boleh baca isi hati orang tu. Tu akidah. Syirik ilmi dia, syirik ilmu. Menyebabkan seorang mati, masuk neraka tak keluar-keluar kalau buat pahaman tu. Dia tu boleh baca isi hati orang. Mana dengar orang kata lagu tu? Ada lah kan. Makna dia tak faham yang ni. Bila sebut wa anna Allah 'allamul ghuyub ni, nak beritahu hati orang pun baik juga. Tak boleh kita mendakwa kita tahu. Cuma kita kata kita agak je. Bukan kita boleh baca hati pun, tengok pun. Kan? Hujung bulan kau bulan. Gaji ni bila?
Lepas tu apa tu duit gaji apa tu bank ni, bank kosong ni, bank duit kosong ni bila? Hujung bulan ke awal bulan? Anda tak tahu, sebab kita tak pernah kerja-kerja. Ha? Bila dapat gaji ni bila? Ha? Mana ada kosong kan? Tak ada kosong. Padahal ni poket kita kosong bila start? Ha? Oh, benar. Dah bila kita kering sikit bila? 18 tu masuk. 12 masuk. 25 tu kan, buat mula dah tu. Lah masuk 19 habis. Oh itu. Ada tak tahu tanya tu. Lebih kurang gitu asal. Kan? Kalau kita kata bunda ni tak ada duit tu. Tu bukan kita tahu benda-benda baik tu. Sebab kita agak berdasarkan tengok gaya ataupun adat tu biasa. Kita tengok ngak je kan. Duk tengok jangan jelek jadi macam kita tahu keadaan tu kita boleh agak biasanya lagu ni tak ada duit. Itu lain. Bukan kita agakkan, bukan kita mendakwa kita ada baca. 15 bulan tu nak start gagah tu. 12 bulan. Ha. Gagah tu. Nak buat mula gagah tu. Tapi pelik je kan. Ada orang kata lah kedai-kedai pun 15 duduk 18 tu kan. Duduk tu. Jadi macam banyak barang masuk. Sebab orang dapat gaji duduk baca. Betul. Ecing lah tu kalau Ecing. gaji 25. Dia buat sale pun tarikh tu. Benci awak sikit. Suruh kata awak. Kata jawab kenapa api tu. Mana pakai. Lepas tu dia beritahu ayat 79. Sebab orang munafik ni dia suka ibarat macam memberi kepada orang yang beriman sedekah. Sedikit pun dia kata, banyak pun dia kata. So munafik. Kata kita jangan ni. Sia je. Janganlah kata munafik. jangan. Jadi munafik Ustaz ni. Munafik ni. Tak boleh. Allahu Akbar. Banyak pun bising, sikit bising. Munafik. Tapi dia kata pasal dia tengok kalau dia beri, mesti ya beri. Munafik je. Kenapa? Ni ayat ni munafik. Dia tak boleh celah orang bagi. Tak boleh. Minta bukan tu. Itu kamu dia tahu. Dah benda ni benda tabiat kan tabiat. Kita tak berasa. Jadi tabiat tu kita kena berhenti lah. Tak munafik. Ada TMA yang kata gitu Ustaz. Itulah. Ada TMA kata. Ha. Kita minta sombong. Dah benda ni kan benda orang tak faham. Ada tak faham ni? Ha. Dia kata tak pernah diri, kata kamu beri banyak tu. Dia kalau baca cerita sahabat kan tak ada celah. Sikit pun tak ada. Orang munafik ni sikit pun masalah, banyak masalah. Alladzina orang-orang munafik yang yalmizuna, mereka mencela al-muttawwi'ina, orang yang sukarela bukan paksa, dia nak bagi sia-sia. Jangan sebut kata-kata yang menyakitkan. Dia ada bagi aja orang. Kalau sebut sifat munafik, galak boleh. Tapi jangan celah kan. Bagilah kan. Sekadar kita mampu. Contoh tak? Apa gitu. Jangan bagi sia. Kalau bagi dia tak boleh. Kita kena tabiat yang patut kita buang. Minal mu'minina fis sadaqat, dari orang-orang beriman dari sedekah. Yang anda mula-mula dengar ayat ni, anda terkejut. Sebab anda tak sangka benda ni. Masa kita tengah jasa tahu apa dia banyak benda anda sedar. Munafik ni. Orang tak boleh kata tak boleh. Sebenarnya kalau kau tak walana kita tak perasan. Sunnahnya
Kalau contoh kita berhajat pada 10,000 contoh. Sunnah dia 10,000 tu banyak tangan. Dia banyak tangan. Makna orang bukan nak jaga. Boleh? Orang bukan nak jaga. Semua tangan bagi bukan nak jaga. Dah tu benda-benda yang halus. Kita kena memikir ibrah dia. Mana dia kata pondok ni comel dia banyak tangan. Bukan nak jaga belaka. Kita jenis yang bahagia mengambil ni suka tangan. Tangan. Tapi kita tak, setengah-setengah ni kadang-kadang dia ada hak sebaliknya. Ya. Banyak tangan untuk. Setengah orang ni tak faham tengok. Dia setengah lah senang. Sesal sahaja. Susah nak minta dia ni. Banyak tangan tu comel. Sebab apa? Bukan nak jaga belaka. Contoh bagi bukan kita nak sentuh. Takut ada orang Terengganu sini. Ya, ya. Tengok masjid orang Terengganu sini kita tak masalah. Kan? Tengok masjid setangan banyak tangan. Tengok mana comel. Anak tak cuba ibrah. Ya. Masjid setangan hak sumbah dengan banyak tangan. Mana comel? Hak tu. Apa lek? Bila banyak tangan, kau tak jaga. Jadi bersih masjid tu. Tengok masjid setangan. Walaupun toko gitu. Tengok kebersihannya. Dia buat kajian. Cuba tengok. Ini ibrah ni. Benda ni anak tak nampak dulu. Bila orang sebut fikir. Tu. Setengah orang tu. Apa tu? Kerajaan lah bagi masjid. Kerajaan lah. Sebenarnya masyarakat sumbang kepada masjid tu lah yang jadi comel macam ni. Sebab kau nak bagi belaka. Kita yang tu minta derma ni suka setengah. Lega oleh kita. Tapi Allah Ta'ala dia ajar kita satu benda lain. Sebenarnya banyak tangan tu berkat. Bukan nak jaga belaka. Pandai lah. Kita bukan nak ni bukan kita nak pandai negeri. Islam dari sudut negeri kita contoh Kelantan kan. Walaupun tengok masjid luar biasa dah lah kau. Kalau kita pergi negeri-negeri lain ada mengaku. Negeri lain ni termasuk negeri kita anak Kelantan ni maju masjid dia. Walaupun masjid ni orang belaka. Tapi kau jaga belaka kat semua ni. Kita tengok ni secara Ya. keseluruhan. Balas sekolah. Ada lah. Sedua tak. Tapi dari sudut kurang kita buat kesimpulan. Kita tengok kalau negeri ni kerajaan bagi. Dengan negeri ni rakyat bagi sumbang duit. Mana lebih terjaga masjid? Tak jawab, mikir. Baru kita faham. Sebab Maulana sebut kita pun dah nampak. Tu. Kita jangan memang ada sudut orang yang minta sumbang ni sukalah stokol tu lega kita. Ya. Sebenarnya dia sudut keberkatan berkat sikit tapi bukan tak banyak tangan. Hak bagi nak bagi banyak tu tak masalah. Bagi. Bukan masalah hak tak bagi banyak. Tapi keberkatan perjuangan Nabi ni banyak tangan. Ada sedua bagi banyak. Bakar, Osman, orang ya. Kaya lah. Hak lain semua bagi sikit-sikit mereka. Hak tu yang menyebabkan jadi kuat kan sahabat. Hak benda lagu ni Anda baru jumpa setelah ngaji daurah halus tapi penuh kesedaran. Biasa orang tak nampak tu tak? Pasal tak nampak. Bagi kita bagi minta semangat ni suka stoko mudah lek kita. Tak. Agama tak begitu. Sikit baik tangan tu dia baik. Kau bagi belaka hak tu yang bagus. Apa? Kau nak tolong belaka. Macam itu. Cuba menghayati tajuk ni. Walladzina la yajiduna, dan orang-orang yang tak ada nak bagi. Tak ada nak bagi untuk disedekahkan, mereka sekadar kemampuan dia, illa juhdahum. Mereka orang munafik pun hina juga. Ayaskharuna minhum. Jadi konsep dia jangan katalah. Mana bagi alhamdulillah. Kita minta semangat. Makna dia
Ya, nak bagi mana jawab. Kita menggalakkan. Tapi mencela sia jangan ada. Jangan ada dalam kamus jangan ada. Kita menggalakkan kan. Bagilah sekadar mampu kan. Macam kita. Kita tahu dah keperluan. Tak boleh sebut jangan pergi sia aja. Oh, dia tak ada gitu. Tak boleh lagu tu. Dia tak comel. Ada orang kata tak Ustaz. Ha? Ada orang kata tak sembahyang mestilah RM10 kau RM20. Tu bukan. Tak. Bukan cara betul, bukan cara betul. Dia jadi lama orang jadi macam bukan jadi macam terpaksa. Tak ada. Bukan volunteer lah. Bukan jadi masalah. Mana bagi kata orang. Cuba kita kita hak bagi menerima ni. Kita sedap mana? Kita bagi minta memang sedap nak tetap. Hak bagi menerima ni kita suka mana? Memang itu kalau Perasaan kita. Lepas tu bila menepati cara, orang galak nak bagi. Ya tak? Itu tak saya. Apa cikgu bila sebut lagu tu cikgu terasa pelik ke, rasa something ke, rasa molek. Mana? Hak tadi lah. Ya, hak tadi cikgu cerita tadi tu. Cikgu rasa Budak tu lah royaknya. tak lah. Budak orang jaga sejadah tu. Dia royak orang ni usia, orang ni orang macam ni. Dia je royak kata imam. Begitu? Apa? Oh lagu tu. Kita yang kata. Dia je report kata imam. Oh. Cik Imam kenal. Oh. Ada dekat dia sebut lagu, dia sebut pula. Hati datang jangan ada. Jangan ada tu. Sebab orang menerima tu jadi putus hati, putus angin. Cikgu putus angin tu. Buka lah moleknya. Tak, cikgu putus angin lah tu. Kalau kita putus angin. Angin putus. Angin putus. Ada angin putus. Masa ada masa kita tak bau. Sebab barang tak boleh tu angin putus. Dia menyebabkan angin putus. Orang yang nak bagi. Kan tak say. Angin putus. Sakhirallahu minhum walahum adabun alim. Dahlah betul. Allah cela mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Bagi mereka azab yang pedih. Ayat ni special kena faham tak? Satu ayat yang turun tidak satu masa. Pelik tak? Satu ayat yang tidak turun satu masa. Ayat ni bukan turun seketul lagu ni. Ayat 80 ni bukan turun seketul. Dia mula-mula turun istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kata dia. Jadi orang munafik ni Allah bagi pilihan ke dia. Mau nak istighfar ke, tak istighfar ke? Kan? Itu je dia. Mana boleh ke nak beristighfar kepada orang munafik ni? Nak pergi ibarat macam nak pergi kubur. Kalau kita pergi kubur dia mesti kita istighfar tak? Kita ni isu larangan selepas turun ayat berikut ni pergi kubur orang munafik. Kan? Bagi Nabi tak boleh dah. Mana larangan pergi kubur orang munafik. Kenapa boleh? Macam mana kita nak kenal munafik? Munafik ni duduk dalam. Jadi larangan ini larangan bagi pemimpin sebab Nabi pemimpin dan orang-orang tokoh orang-orang yang orang atas. Pemimpin atau orang-orang agama. Boleh tak pergi. Kalau dia fikir tak segi boleh. Orang awam kena pergi sebab orang tak nampak. Orang awam macam kita tak boleh, kita dah kata tak boleh. Sebab tu kalau setengah orang ini kalau boleh pilih tak pergi ni ialah pemimpin sebab Nabi ataupun tokoh agama boleh. Orang awam sebab kita tak terzahir. Dia ni munafik ke tak? Bila dijemput kena pergi. Para sahabat Rasulullah. Sahabat Nabi dia tahu orang yang munafik. Sahabat Nabi beritahu dah. Kan nama-nama munafik ni ada sebagian Nabi tahu. Jadi mak sahabat maklum dah dia ni munafik. Waktu tu dah termaklum cerita dia. Wahyu duk turun lagi. Kita mana ada buat benda dalam. Jadi dia tak sembahyang. Dia tak sembahyang.
Maknanya kalau dia mati, maknanya kalau sebagai kita orang awam ni, tanggungjawab kita sebagai orang awam ni, kita kena pergi sembahyang jenazah ke dia. Kita nak tuduh munafik ni menduduk dalam. Alamat je sabit tak boleh, sebab tak boleh munafik tak boleh. Mu ni munafik tak boleh. Sebab mana kita tahu? Penduduk dalam. Dia bukan cara Islam. Dia sebagai ibrah saja. Faham tak? Munafik ni sebagai ibrah saja. Kalau kata kawan ni munafik tak boleh. Ibrah saja. Tu lah. Dia sebagai ibrah saja. Bukan dia kata mu ni munafik. Tak ada gitu. Sebab munafik ni benda dalam. Mu tahu tak? Benda duduk dalam. Tak nampak. Nabi wahyu beritahu. Itu tajuk ni. Jadi bila ayat tak turun lagi larangan, makna Allah masih beri Nabi buat pilihan. Nak pergi, tak pergi. Umar larang. Orang kata dia, Umar kata, nak, ya Rasulullah, dia bukan dia munafik ya? Biarlah wahai Umar, Allah tak turun ayat jelas. Jadi Allah beri bagi aku pilihan untuk pergi tak pergi. Jadi Nabi ni teguran berlaku beza dengan kita teguran berlaku setelah langgar. Nabi ni tak ada arah lain, tak jelas lagi. Mana kesilapan dalam ijtihad. Kita ni langgar setelah wahyu turun. Nabi terang-terangan tak ada lagi, jangan pergi. Tapi Nabi berijtihad. Jadi bila tak ada larangan lagi, makna dia itu zon ijtihad. Cuma ijtihad Nabi ni khilaful aula. Kan? Makna yang utama ni tak kira lah. Cuma hikmah dia tidak turun dari sudut hikmah. Selepas Nabi pergi tu, banyak orang munafik insaf, taubat. Kesan kepada apa? Sebab yang jadi mana tujuan Nabi ni sebenarnya bukan lebih kepada Abdullah bin Ubay ni, lebih kepada haknya masa munafik lagi. Sebab yang munafik dia tak ada ubah dah. Kan? Status dia tak ada ubah dah. Tapi yang hidup lagi ni mungkin boleh berubah dengan datangnya Nabi ke kubur Abdullah bin Ubay ni. Sebab turun ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kata dia. Lepas apa tu Nabi pergi barulah penuh ayat ni. Barulah penuh. Jadi tak jelas lagi. Jadi gigi kubur ni kita minta ampun lah. Sebab kita minta ampun lah tak? In tastaghfir lahum, jika engkau minta ampun kepada mereka 70 marratan, 70 kali. Falan yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan ampun mereka. Jadi ayat ni turun tadi atas tu je. Bawah ni mana pelik tak? Satu ayat yang turun separuh-separuh. Dalam dorang ni kita kata tak faham. Lepas tu dah habis, lepas Nabi pergi barulah Mugi minta ampun ke dia. Minta ampun saja, Tuhan tak ampun. Jadi nak turun ayat ni setelah Nabi pergi kubur. Bila pergi kubur kan, mesti kita minta ampun tak? Tapi minta ampun Nabi ni memberi kesan, tidak memberi kesan kepada yang mati, tapi memberi kesan kepada yang hidup. Orang banyak yang munafik bertaubat jadi sahabat. Zalika bi annahum, yang demikian itu disebabkan mereka kufur dengan Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada yang fasik, kaum yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Orang-orang mati dah. Ini cerita dia, orang munafik mati dah. Kan? Nabi pergi kubur dia ni macam ibarat macam nak mengharap sesuatu lah, keampunan lah. Simbolik. Dia mati dah. Tapi turun ayat lepas tu, Tuhan tak ampun. Tapi hakikat yang berlaku ialah yang hidup tu terkesan dengan datangnya Nabiku.
Ni cuma nak cerita dari sudut ni, dari sudut apa tu, nak kata Nabi ni ke mana pun dia nak usah ke mana pun, tapi dia kita atau saya jawab. Nabi ke mana pun dia bukan nak jadi pasal kita, ke mana pun nak usah kok. Tapi dia kita lah masalahnya. Jawab. Kan? Dia Allah hidup juga. Ke mana pun nak usah juga. Hak mati dah tak boleh buat dah. Dia nak usaha hak hidup tu. Sebab tu tak jelas larangan. Mudah-mudahan dengan pergi Nabi tu yang munafik hidup ni insaf. Terkesan. Nampak tak? Jadi bila kita ngaji daurah ni kita nampak ketulusan. Bukan kita mengajar bila kita duduk dunia wahyu ni, bukan kita nak, bukan kita kena mahu wahyu ni bukan turun nak menghukum manusia. Neraka kalau gitu. Nak menyelamatkan. Bagi yang betul-betul nak selamat. Siapa orang yang mengaji tu biar faham aku tu. Bukan nak hukum. Nak beritahu ni, kalau tahu terima, beres, selamat. Tak tahu tu bahaya. Mujur tahu. Gitu. Peringatan. Sebagai mana-mana dia sampai orang yang mengaji mana Quran ni rasa diselamatkan. Apa tak begitu? Bukan Quran ada buat nanya kita, bukan. Quran nak selamat kita. Bukan nak ganggu kacau daun, bukan. Quran bukan turun nak kacau daun kita, bukan. Tapi nak menyelamatkan kita. Dan memang bakal selamat bagi orang yang terima teguran wahyu ini. Kita kena yakin bakal selamat. Hanya tak terima tu, ngaji pun dosa. Hak tu bahaya. Kita mengaji ni, banyak benda baru tahu, banyak benda baru sedar. Allah lega. Kita akan rasa bertuah. Rasa bertuah sebab apa? Tuhan diselamatkan. Perasaan tu kena banyak bertuah lah. Rasa diselamatkan oleh Quran. Kalau Quran tak selamat kita, macam mana? Kan? Bertuah rasa diselamatkan oleh Quran. Bukan kita nak kacau daun, bukan. Nak tarik bimbing orang-orang yang heregi kepada kebebalan, kepada kecerdikan. Bebal dalam agama ni pada cerdik. Farihal mukhallafuna. Rasa lega orang yang tak pergi. Rasa lega orang yang tak pergi. Mujur tak pergi ngaji, contoh tak? Contoh lah. Tak contoh kata perang ni bukan konteks kita tak faham tak, konteks mengaji lah. Yang tertinggal bimaq'adihim, duduk saja, membelakangi Rasulullah. Belakang Rasulullah. Rasulullah pergi, dia tak pergi. Ada 3 orang tu bukan tak segi nak pergi sangat, tapi dia balik. Tertinggal, bukan nak segi, tertinggal. Tapi tertinggal pun makna kalau tidak boleh, kalau ibrah daripada cerita tu, makna kalau sebabkan dia tidak susah payah sama Rasulullah, kalau mati kat dalam lagu ni azab Tuhan. Jadi ibrah dia. Jadi Tuhan buat tak boleh tegur dia sampai 60 hari juga. Dia rasa susah juga. Dia kali ni kalah dia susah dengan Nabi tu, kalah dengan haki. Tuhan nak dia ni 50 hari juga duduk dalam keadaan sedih lagu tu kan. Dia serupa susah dengan sahabat. Tuhan nak bagi serupa juga. Sebab Tuhan apa dia? Nak ajar kita mengaji kita surah Taubah ni, makna dia siapa-siapa yang tak susah sama Nabi ni azab Tuhan. Itulah. Siapa yang tak sanggup susah dengan Nabi ni azab Tuhan. Tu je. Hak 3 orang ni dan dekat balik 20 hari. Kalau kita tidak ada sedikit kesusahan untuk hak Nabi pejuang ni, takkan duduk bersama Nabi esok akhirat. Nak bagi ibrah. Lepas tu
tempoh boikot tu kan 20 hari juga. Sedang boikot tak strike. Tempoh tak cakap tu 20 hari juga ni. Kan 3 orang tu kan. Dengar cerita je. Kak bin Malik 20 hari Nabi tinggal balik Tabuk. 20 hari. Jadi 20 hari juga dia kena. Kan sahabat pergi tinggal isteri dia pun dalam proses apa tu tarbiyah tu, isteri dia pun suruh balik. Sampai Kak saja kena cerai ke isteri kita? Bukan cerai, suruh balik ya. Sebab kena pulau juga lah dia tak. Ibarat gitulah. Masa pulau tak sedap, bukan pulau. Dia ibarat macam tarbiyah. Nak bagi sedap, Dengan tujuan baik. nak bagi baik, nak bagi menyedarkan. Mana sampai isteri kena balik. Tak satu orang ni, tak suami dia tua dah. Dia kata isteri suami kita ni kan, kita tak harap mana dia ni ya Rasulullah. Kan dia tak legat, dia tak ni. Tapi tengok gaya dia ni tak ada dah gaya apa tu, tindakan sebab dia nak suruh pisah tidur ya kan. Bukan suruh cerai. Dia ni kalau duduk kita tak ada ibarat apa? Tak ada apa dah. Tak ada apa dah gitu. Dia nak ibarat dia kita tak harap mana hak dia tu je lah. Tak itu dah budak kata. Gitu. Mana kita dah. Dia kata wakarihu dan tak apa suka mana. Mereka tidak suka mana. Untuk bersusah payah dengan harta mereka dan jiwa mereka pada jalan Allah. Tak apa suka mana. Jadi tak suka mana susah untuk agama ni sebab munafik. Dan mereka berkata untuk menzahir tak suka mana tu, tak payah berangkatlah panah tu. Tak payah berangkatlah panah tu. Pak musim panas Musim-musim ni musim orang Arab Madinah apa tu duk balik dengan pohon kurma. Sebab masa ni musim kurma jadi. Katakanlah wahai Muhammad, kul naru jahannam asyaddu harra. Neraka jahannam tu lebih panas lagi. Sebab tu ikut amrullah ni orang duk kata tak panas ke? Itu persoal bentuk lagu tu bentuk tak suka lagu tu seorang munafik. Lau kanu yafqahu, kalau mereka mengerti. Kalau mereka mengerti. Maka biarlah, lam tu lam amri. Hendaklah, maksud biarlah. Lam perintah. Fa, maka lam tu li, lam perintah. Maka maksud asal dia hendaklah. Maksud biarlah. Biarlah mereka yang haku qalila. Ketawa sedikit di dunia. Nampak macam banyak, ketawa sedikit je tu. Lepas ni menangis merana. Banyak dalam neraka. Biarlah mereka ketawa sedikit. Mana orang ketawa, dia tengok ketawa sama. Sedikit je tu. Lepas ni nangis merana dalam neraka. Wal yabku kasira. Dan menangis yang banyak. Dan biarlah mereka menangis yang banyak bila ke akhirat nanti dalam neraka. Nak kata apa? Bersenang-senang dulu, bersusah kemudian. Ketawa ni menunjukkan senang. Kan? Ketawa ni simbolik kepada kesenangan. Sedih ni simbolik kepada kepayahan. Nabi ni kan? Allah. Jazaan sebagai balasan disebabkan apa yang dahulu mereka kerjakan.
Fa'in, dan jika raja'akallah, Allah kembalikan engkau kepada kelompok dari mereka. Maka jika Allah mengembalikanmu, wahai Muhammad, kepada satu golongan dari mereka, orang munafik, dia disebutkan satu golongan kerana di antara mereka ada yang bertobat dari kemunafikan dan menyesali sikap mereka, meninggalkan berperang. Maka sebagai hukuman bagi mereka, mereka tidak diizinkan ikut berperang. Falyasta'danuka, kamu tidak meminta, mereka minta izin kepada engkau. Falyasta'danuka lil khuruj, fasta'danuka lil khuruj, mereka minta engkau untuk mereka minta izin kepada engkau untuk keluar. Kemudian mereka minta izin kepada engkau untuk keluar, pergi berperang. Fakul, maka katakanlah, lan takhruju, kamu tidak akan keluar bersamaku selama-lamanya. Kalau kita ikut, dia tak lama dah ni, Nabi memang tak ada perang apa tu. Kamu tidak akan keluar bersamaku selama-lamanya. Lan takhruju ma'aya abada. Setelah Nabi Muhammad SAW selesai dari perang Tabuk dan kembali ke Madinah, lalu bertemu segolongan orang-orang munafik yang tidak ikut perang, mereka minta izin kepada beliau untuk ikut berperang pada peperangan yang lain. Ada nak bagi sejuk hati nak ibarat takut kena marah kalau ada lepas ni kita pergi pula kita pergilah. Maka Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah untuk mengabulkan permintaan mereka, kerana mereka sejak awal tidak mahu berperang sebagai hukuman bagi mereka. Di samping itu, ikut sertanya mereka menimbulkan masalah. Walan tuqatilu ma'ya aduwa, kamu tidak akan rela, sungguh kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Walan tuqatilu ma'ya aduwa, kamu tidak akan memerangi musuh bersamaku. Innakum raditum, sesungguhnya kamu telah rela untuk duduk saja, bil qu'ud, sejak awal lagi, sejak semula lagi, awwala marrah. Faq'udu, maka duduklah kamu ma'al khalifin, bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Khalif tertinggal, tidak ikut berperang. Ayat 84 ni turun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa ketika Abdullah bin Ubay wafat, maka anak dia sahabat, iaitu Abdullah bin Abdullah, sahabat. Abdullah bin Ubay, sahabat. Ditambah Abdullah. Dia hak munafik dia Abdullah bin Ubay. Anak dia Abdullah bin Abdullah, sahabat. Wahai Rasulullah, berikanlah bajumu agar aku kafarkan dia dengannya. Solatkanlah dia dan mintakanlah ampun untuknya. Ini. Jadi tu ayat, in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kata ya. Jadi macam-macam, seolah macam bagi pilihannya Nabi.
Tapi Maulana sebut lagu ni lah. Tak adalah. Dia sebut kat situ je. Wala tusalli ala ahadin minhum. Jangan lagi kamu solat salah seorang daripada mereka yang telah Allah sebut kepada kamu munafik. Mata abadan. Yang mati selamanya. Solat apa? Solat jenazah. Solat jenazah. Kalau bahasa Melayu, kita solat orang jenazah, menyolatkan. Bahasa Melayu. Kita solat jenazah pada orang tu. Bahasa Melayu apa? Menyolatkan. Kalau pasif dia? Disolatkan. Atu Anda ingat cikgu kita, cikgu bahasa Melayu Masa tak kerti kita. Dia kata salah tulis. Tapi dah jadi orang, jadi macam biasa, orang tu dah biasa. Solatlah kamu sebelum kamu. Solatlah kamu sebelum kamu solat. Jangan. Betul. Sembayanglah kamu sebelum kamu disembahyangi. Lepas tu dia sembayangkan. Dia kata salah tu, dia kata. Kita tak tahu salah. Lama betul mikir, salah. Sebab tu ikut bahasa Melayu. Solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Sembayanglah kamu sebelum kamu disembayangkan. Tapi dah tulis lagu-lagu tu orang tak nampak salah. Sembayanglah kamu sebelum kamu disembayangi. Sembayangi. Ni tu salah. Kan? Bayangkan. Satunya. Kan Ni sembayanglah kamu sebelum kamu disembayangi. Sembayang kita adalah Ya nak juga. Ya. Ni doktor. Ni betul. Masa kisah asal kamu salah tu sembahyangkan. Kok lama? Betul ya kami? Sembayangkan betul. Betul sembayangkan. Oh je cikgu. Sembayang yang baru. Kan kok lama? Lama. Ada baru lah. Lagu. Ada cikgu ada kata haji tu salah kan. Itu kata dah. Itu kata. Sembayangi dah. Sebab gini ni. Menyembayangkan pasal dia Disembayang. Menyembayangi. dah. Menyembayangkan pasal dia apa? Disembayangkan. Kalau gini datang pasal dia mendatangi. Kalau mendatangkan didatangkan. Datang pasal dia mendatangi. Mendatangkan pasal dia didatangkan. Betul. Datang didatangi. Mendatangkan didatangkan. Cikgu ni. Jangan. Ana tak tahu cikgu tu hidup lagi ke lama dah 20 tahun dah. Dah salah tu Ana nak tahu. Tapi dari sudut nampak macam ni. Kalau menyembayangkan, disembayangkan. Disembayangi dia punya. Macam datang solat baru. Kalau solat yalah. Okey. Wala taqum, janganlah kau berdiri di atas kuburnya untuk apa dia? Untuk istighfar. Innahum kafaru billah. Sungguhnya mereka kufur dengan Allah dan Rasulnya, dan mereka mati berkata mereka fasik. Fasik ini fasik kafir. Wala tu'jibka, dan janganlah menarikkan hati engkau. Janganlah sebab apa jangan? Sebab mati Kalau la tu'jibu, tidak. La tu'jib mati, bila sukunkan ba tu mana jangan. Janganlah menakjubkan engkau jumlah harta mereka. Sebab jumlah itu bukan salah, cuma bukan nilai. Jumlah tu bukan salah, cuma bukan nilai.
Bila bukan nilai, jangan tajuk. Sebab tajuk kepada amrullah tu sepatutnya bukan pada keadaan. Harta tu, amrullah tu. Wa auladuhum, dan harta mereka. Dan anak mereka. Amwaluhum, harta mereka, wa auladuhum, dan anak-anak mereka. Tengok bila orang munafik, orang kafir, orang sebut harta dulu. Sebab fashion orang kafir munafik ni harta dulu. Anak nombor 2. Sebab apa? Sebab sesungguhnya Allah hendak mengazab mereka dengan dunia. Mengazab mereka dengan dunia. Sebab Allah nak azab mereka, menyiksa mereka dengan dunia. Oh, susah cari duit, mati masuk neraka. Susah masuk duit, mati masuk neraka. Susah cari duit. Dan agar dan melayangnya nyawa mereka, watazhaqa anfusuhum, melayangnya nyawa mereka gara-gara akidah bunuh. Jadi kena kita hak mengaji ni bersyukur dan kena beringat mana tak saya mengaji wahyu Allah ni. Di mana lagu ni tak? Tak saya ngaji tapi harta jadi kan. Saya ni. Wa idza, dan apabila unzilat, diturunkan. Apabila diturunkan suratun, satu surah, yang merintahkan kepada orang-orang munafik itu beriman kepada Allah dan berjihad bersama Rasul. An aminu, antu an tafsiriyah. Sebab dengan berkata, berimanlah kamu dengan Allah dan berjihadlah bersama Rasul. Minta izin kepada engkau, ista'danaka ulul toy, apa tu? Pemilik apa? Ulul tauli, pemilik kesanggupan. Dia terjemah orang-orang yang kaya dan berpengaruh dari mereka. Minta izin kepada mereka, ulul tauli ni, at-tauli ni nikmat. Pemilik nikmat. Maksudnya orang yang, at-tauli ni orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka, untuk tidak pergi berperang. Dengan berkata, zarna, biarlah kami duduk bersama dengan orang-orang yang duduk saja. Zarna naku ma'al qa'idin, biarlah kami duduk bersama dengan orang duduk saja. Duduk saja bersama dengan orang duduk saja. Wa qalu, mereka berkata, zarna, biarlah kami duduk saja bersama dengan orang-orang yang duduk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa minas salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakh. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.